Oke guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam semua. Oke, kita nak teruskan kita punya kelas pada hari ini. Thank you, ada 15 orang yang join pada malam ini. Saya tengok ada beberapa orang yang memang rajin join kelas. Oke, so syabas untuk korang sebab sentiasa sentiasa semangat untuk mempelajari sesuatu. Okay, alright. So guys, alright, tadi saya ada buat beberapa entry. Okay, dekat emas lah ya. Tadi saya ada buat beberapa entry dekat emas. Okay, alright. Kalau korang tengok dekat grup kita, saya ada entry dekat daripada grup tu. Kalau korang tengok screenshot yang saya dah hantar, okay, saya ada buat buy di 1907 ya, di 1907 dekat sini tadi. Okay, 1907, 906 ada juga, dan 907 dan 9, which is area ni lah, bawah ni tadi. Okay, so reason dia okay, reason saya entry buy tu senang saja. Kalau dekat M5 tadi saya entry buy, saya pergi dekat M1 tadi tahu. Okay, apa sebab saya entry buy? Okay, kalau korang tengok pattern dia dekat sini, tengok ni. Kalau korang tengok pattern dia, ini saya tak, ini bukan yang saya ini kiranya untuk tambahan add-on lah untuk korang. Saya tahu ada yang tahu pasal benda ni. So dia dah masuk area resistant. Sorry, sekarang ni kita dekat D1. Dia dah masuk area ni tahu. Dia berada dekat kawasan support daily ya. Dia dalam kawasan support daily. Okay, kalau kita pergi dekat higher time frame, dia dah masuk area support daily. Daily bermaksud harian lah. Dia dah sampai, dia dah reach. Okay, tengok ni. Kalau kita tengok dia ada resisten dekat bawah ya. Ada resisten dekat bawah. Okay. Sorry, ada support dekat bawah. Maafkan saya. Okay, ada support dekat bawah. Di daily lah. Kalau kita pergi dekat H4, tak berapa nampak guys. Tengok jauh sangat. Oh, ada juga. Oh, nampak juga. Okay, kita pergi H4 saja. Okay, kita dekat H4 Dekat H4 ada. Dekat H4 ada juga. Dekat H4 ada. Right. Nampak juga dekat H4. So, kalau kita pergi dekat H4, kita dah ni lah, kita ada area, ada apa, resist, ada support ke bawah ya, H4 ya, dia dah reach, dah sampai dah. So tapi major trend line pada ketika ni adalah dekat di H4 ya, dia tengah membuat downtrend. Okay, downtrend, right. So sekarang ni candle yang tengah bermain tu adalah candle yang ni lah, warna merah ni. Kita sekarang dekat kawasan candle merah nih ya, yang ni. Oke, yang hari ini punya yang ni lah. Oke, pagi tadi yang ni. Oke. So sepanjang minggu ini adalah daripada sini sampai garisan putus-putus yang terakhir tuh. Itu adalah permainan kita pada minggu ini. Ya, kawasan permainan kita pada minggu ini. So kurang rasa, bagi saya tengok dia akan turun. Dia ambil kita punya support, lepas tu dia main lagi, pum, baru dia naik atas lah. Okay, baru dia naik atas. Okay, sebab dia dah sampai support area, dia dah reach support area ya. Okay, so kalau kita pasang kita punya, sebelum kita pasang kita punya 9.30 ada kita punya, tak ada news ya, news tak ada hari ini. 9.30 sesi USA akan buka. So saya ada bagi satu indikator dengan korang ya, sebab
apa reason saya bagi indie itu, sebab saya risau ada yang masih tak berapa. Memang indie itu sangat sangat bagus lah. Tapi korang kena sentiasa update dia ya. Contoh kalau korang nama indie tersebut adalah Smart Money Concept ya. Smart Money Concept. Ya, apa tujuan saya? Sebab ada beberapa orang student yang saya percaya tak berapa pandai, belum pandai lagi nak pasang SNR, area supply and demand. Okay, tak berapa pandai lagi nak pasang area nak pasang SND, supply and demand. Okay. Okay. Kalau kita tengok dekat sana ni, korang nampak tak dia tak berapa terang tau guys. Ni, nampak tak? Okay, ada student yang tak pandai lagi pak guna SND. Okay, right, tak berapa pandai lagi guna SND. SNR lah maksud saya. Jadi tak berapa nak pandai lagi nak cari SND. Jadi saya dengan adanya Smart Money Concept punya indie ni diharap boleh membantu korang untuk mencari potential area untuk SNR ya. So function apa dia, tapi untuk Smart Money Concept ni guys ya, Smart Money Concept ni bila korang tutup korang punya MT4, korang pangkah dekat atas tu, lepas tu korang buka balik korang punya MT4, korang kena insert lagi sekali, korang kena pergi dekat korang punya indicator list, korang right click korang punya mouse, pergi dekat indicator list ni. Okay, korang tengok dekat sini ada Smart Money Concept. Okay, contoh korang keluar daripada ni dulu, korang delete dulu yang ada dalam korang punya MT4, lepas tu baru korang add balik. Okay, right, sebab Smart Money Concept ni bila korang dah indicator ni, bila korang dah keluar daripada korang punya ni, korang dah keluar daripada ni atau mungkin offline korang punya MT4 buka tapi korang punya wifi off, korang kena add balik. Okay, korang kena add balik, right, kena add dia balik. Okay, wajib kena add balik dia punya ni lah, dia punya indie tersebut. Okay guys, so kalau kita lihat pada hari ini, macam yang saya bagi tahu semalam kita kelas saya bagi tahu bila sekarang dia dah reach daily punya support. So potential untuk dia naik ke atas sangat-sangat tinggi. So that's why ada beberapa momentum yang telah terjadi tadi, kita buy sedikit, scalping. Kalau kita tengok dekat ini saya pakai Stoch 935 ya. Korang boleh guna 935, korang boleh pakai 1433 pun boleh. Nak pakai 935 pun bagus, boleh juga. So kalau kita tengok sekarang ni dekat kita punya Stoch, kita punya Stoch dia dah, kalau korang tengok dia dah masuk area overbought, area oversold. Macam yang saya bagi tahu sebelum ni, bila dia masuk area oversold, dia mesti nak fly, dia nak tukar arah lah, So kalau korang tengok dekat sini, contoh yang ni yang ni, korang tengok yang ni, tengok dia dekat sini dia dah bersilang buy ya, dia kiranya dari area oversold. Oversold. So yang ni sebenarnya dia dah, bila kita tengok dekat sana dia dah masuk area ni tau, ada support dekat sana, ada support ni, ini boleh dianggap support jugalah, boleh kita ambil sebagai support. Tapi kalau kita pergi dekat lower time frame pun, mana tadi? Kita pergi lower time frame. Sekejap guys ya. Kalau kita pergi lower time frame, mana tadi yang saya marking tu?
Nah, data nampak dah. Dekat sini. Kalau kita pergi dekat sini, yang mana tadi yang ni, tengok ni dia ini dekat D1 dia bersilang by dekat sini. Dia area oversold. Lepas tu dia terbang. Ini 3 minggu lepas ya, hari Jumaat ni. 2 minggu lepas ni seminggu ni minggu yang seminggu yang ni minggu yang tak tahu bila minggu dekat Dewan ni bulan yang ni bulan apa bulan Jun punya bulan Julai, bulan Ogos. Jun, Julai, Ogos kita dekat Dewan. So kalau kita tengok bulan Jun punya ni dia turun, dia start turun. Dia turun dia turun. Apa sebab dia turun dekat sana? Sebab dia sampai dekat area resistant. Ke sana ada resistant. Ada resistant ya. 1, 2, lepas tu dia lawan turun lagi, lepas tu ada news impact. News impact tu push dia turun dia sampai dekat yang ni, dia ada news impact, lepas tu ada bantuan news impact apa semua. Price action dia turun 600 pips lah. So 600 pips daripada sini sampai sini. Lepas tu dia jatuh pergi paras resistant tu. Ada satu support, lepas tu dia masuk lagi area support. Dia memang tak jelas kalau dekat area higher time frame ya. Lower time frame. Daripada sini tengok ni dia J6 guys ya, dia J6. Lepas tu ada support dekat sini. Ada support, lepas tu ada lagi dia terbang. Bulan Julai terbang naik atas 800 pips. Lepas tu dekat lepas tu dia sampai ini dekat H4 sekarang ya. Dia sampai dekat, dia fly sampai sini, dia stop. Dia sampai area overbought ya, dekat sini overbought. Apa sebab sana overbought ya? Saya nak bagi terang sedikit. Saya tak tahu korang nampak ke tak. Korang tak nampak guys. Tak apa kalau korang nampak ada garisan putus-putus ni dekat sini tu, ada garisan putus-putus. Itu adalah, saya tukar dulu saya punya ini. Mungkin ni tak berapa best punya. Mungkin ada yang saya nak tambah yang custom punya. Oh tak, saya nak oscillators. 14.935. Ini terang sikit. Alright, so terang ya. Ini terang. Jadi kalau kita tengok dekat sana, so bila korang nak insert indi, korang pergi dekat indicator, ambil dekat oscillator ya. Jangan ambil dekat custom punya stock. Dia tak boleh ubah dia punya ni. Tak boleh tukar dia punya, tak boleh custom warna dia. So tengok ni saya buat custom garisan oversold dengan overbought tu. So daripada sini ya, kita tengok dekat H4 dia daripada paras oversold dekat D1 pun sama, dia fly. So sekarang ni lepas tu dekat masa bulan lepas tu dia pada bulan Julai juga ya, pertengahan bulan Julai dia start turun menuju ke bawah. Apa sebab dia turun? Sebab dia dah sampai area overbought. Apa sebab dia tak turun dekat sini? Apa sebab dia tak turun dekat sini? Apa sebab dia tak turun? Apa sebab dia tak, sedangkan dekat sana ada resisten. Dekat bawah. Apa sebab dia tak turun? Senang saja. Sebab trend line yang telah sedang berlaku, major trend line yang sedang berlaku pada waktu ini adalah yang ini, dia daripada bawah menuju ke atas.
dia masih uptrend. Walaupun ada support dekat atas, ada resistance dekat atas. Oke, tengok ni. Tapi dia masih turun sekejap. Dia turun sampai sini, lepas tu dia naik. Oke, dia turun sampai sini, dia naik. Oke, oleh sebab ini adalah apa sebab dia masih nak naik, sebab masih momentum masih lagi uptrend. Okay, masih uptrend, belum ada sebarang berlaku perubahan harga. Dia masa dia turun sampai sini, okay, dia turun sampai sini, dia stop sell, okay, dia stop sell dekat sini, lepas tu dia sambung buy. Okay. Jadi oleh itu tak berlaku sebarang breakout ataupun change of character ya. Sebab kalau contoh harga dia jatuh sampai sini, kalau contoh lah dia yang harga ni dia turun sampai sini, change of character lah, dia dah tukar karakter, so ada potential dia nak turun ke bawah. Okay. Tapi apa yang dia buat dekat sini, uptrend masih strong. Okay. Right, kalau kita tengok dekat sana dia turun pum. Okay, apa sebab kalau kita tengok dekat sini ada dia fly apa dekat sana. So saya dah bagi tahu sebelum ni trend line supportnya dia dah jatuh dekat area trend line support. Okay, ini adalah trend line support. Jadi bagaimana kita nak kukuhkan lagi yang kita punya entry dekat sini. So selain daripada berlaku persilangan buy dekat dekat Stoch, okay, berlaku persilangan buy. So cara dia senang saja sebab benda ni dah berlaku, kau tahu guys. So bila dah berlaku memang agak susah sedikit lah kita nak kita nak membuat huraian semula. Okay, saya coba sampaikan yang boleh. Okay, ini sebelum kita start, kita teruskan ni. Okay, dekat sini tadi. Okay, senang saja. Apa reason buy, dia dah reach area trend line resistance, trend line support ya, trend line support. That's why dia boom sambung naik atas. Dari sini boom dia naik atas. So kalau kita nak tambahkan confirmation kita tu, okay, memang agak sedikit ni lah. Tapi apa yang kita nampak dekat kita punya, sekarang kita dekat H1 ya. Apa yang kita nampak masa dia sampai je area trend line support kita tu, dia dah buat persilangan buy kat sini. Persilangan buy lebih tinggi daripada yang sebelum tu. Okay guys. Tapi macam yang saya bagi tahu, kita ada satu teknik tu, okay, contoh yang ni, kita berhadapan dengan masalah yang ni, dengan situation yang ni. So cuba kita tengok bagaimana kita nak nak tentukan yang itu adalah buy atau tidak. Okay, bagaimana kita nak tentukan? Contoh kita berhadapan dengan situation yang ni lah. Okay, sebab sedikit mengelirukan ya. Kalau kurang apa sebab mengelirukan? Kalau kita sehat. Okay, kita pergi dekat D1. Okay, kita pergi kembali pada D1. Okay, kita pergi dekat sini. Okay, kembali pada D1 ya. Mana tadi yang ni ya? Okay, kita kembali pada D1 yang ni ya. Yang ni. Okay, contoh kita sedang, oh tak, bukan itu. Yang ini. Yang ni tadi. Okay, kalau kita pergi dekat D1 tu, kita tengok dia buy, dia terbang. Okay, tak, bukan D1, H4 lah, senang. Kita nak menganalisis yang lebih ini. Okay, kita dekat H4. Sebab kalau kita tengok dekat sini, ya, dia tak ada, apa orang kata, tak ada sebarang area yang boleh digunakan untuk membantu dia naik ke atas. Akhirnya tak ada contoh yang macam ni ya. Contoh macam ni. Okay, macam ni. Kiranya dia patut ada satu dia macam yang boleh membantu dia untuk naik ni, kena ada satu, apa orang kata, justification lah. Okay, justification. Atau ada bukti yang kukuh untuk memberitahu, yang boleh memberitahu kita apa reason dia naik ke atas.
Apa yang boleh membantu kita? Sebab walaupun kita tengok dekat sini, memang ada persilangan buy lah dekat H4 nih, persilangan buy dekat Stoch, ya. Dan persilangan buy tersebut memang dah lebih tinggi, persilangan buy ini lebih tinggi daripada yang ni. Okay. Dan kita ada trend line support, okay, yang boleh menambah kita punya kekuatan kita untuk dia meneruskan momentum buy. Okay, alright. Tapi sebab kita risau kalau contoh kalau saya buy, tapi kalaupun kita buy sampai atas, kalaupun kita buy sebab dekat atas mau pada waktu ni ada resisten dekat atas tahu ni, ada resisten dekat area ni. Okay. Yang ni pun tengok dia tak boleh tembus, dia turun balik, dia turun 184 pips, dia jatuh ke bawah. Okay, korang belajar apa reason saya bagi tahu korang ni semua dekat higher time frame adalah saya nak korang faham konsep tu dekat higher time frame. Okay, kalau korang tak faham apa yang berlaku dekat higher time frame, sukar untuk korang pergi pada lower time frame lah untuk menerus. Dia benda yang sama sahaja. Okay, lower time frame, higher time frame, dia benda yang sama. Tapi kalau bila kita nak membuat pembelajaran, kita kena melihat pada higher time frame lah. So, contohlah dia tengok ni, dia naik, dia stop buy dekat sini, dia naik, dia daripada sini dia naik. Dekat sini ada yang membantu dia untuk naik lah, ya. Reason dia untuk dia membantu dia untuk naik adalah ada orang kata ada support dekat bawah yang boleh menyokong yang ni. Okay, ada support dekat bawah tu. Okay, ada support. Alright. So ini dekat kita sedang berada dekat H4, jadi agak tak berapa ni lah. Okay, dekat sini ada support. Semua ada support lah. Okay. Kita pergi dekat H1 pula. Yang ni tadi. Okay, yang ni So bila kita pergi dekat ni, kalau kita pergi kita yang ni yang sedang berlaku tadi, sedang berlaku contoh, kita nak buy, kita bila ada saya nak cuba bawa korang ada situation di mana korang akan berhadapan dengan situation yang tak ada clue langsung. Okay, langsung tak ada clue. Okay, yang clue yang ada hanyalah clue yang saya ajar dengan korang tu, iaitu ya sebelum bila SOP kita adalah kita nak marking up dia punya major trend line terlebih dahulu. Okay, kalau dekat sebelah ni, sebelah kiri, sebelah atas kita ada inilah, kita ada downtrend punya resistance. Tapi masa ni dia, sebab yang saya bawa dengan korang sekarang adalah yang ini sahaja dulu. Yang ni belum berlaku, belum ada lagi. Jadi kiranya trendline resistance dekat atas belum wujud sama sekali. Yang macam bentuk tadi. Yang trendline yang resistance yang ada dekat atas bukan macam ni. Okay. Dia bukan macam ni. Dia bukan macam ni. Sebab yang ni belum wujud lagi. Jadi kiranya trendline resistance kita adalah seperti ini. Okay, dia macam ni. Okay. Sebab kita nak sekarang ni saya nak ajar dengan korang bila korang berhadapan dengan situation macam ni lah. Okay, sebab dekat sini dia sampai area resistance. Kalau korang tengok, okay, resistance, ini resistance, tengok ada satu pucuk, ada pucuk, tengok guys, ada lagi pucuk dekat sini, dia turun 179 pips, baru dia sampai dekat trendline support. Okay, trendline support ni apa sebab ini adalah uptrend. Bila dia adalah uptrend, ya, dia uptrend support, ya, trendline uptrend support. Okay, trendline support ni ada kaitan dengan uptrend. Dia kiranya dia sama dengan uptrend lah. Sebab kalau dekat downtrend mana ada support. Okay, sebab downtrend ni dia daripada resistance, betul tak? Kita nak ambil key level kita tu, kita nak entry daripada area resistance. Kalau buy, kita nak entry buy daripada key level kita adalah dekat area support. So area support mana? Bukan tak, area support yang kita nak adalah yang macam sama ada dia sama rata macam ni, dia macam ni, dia ada ni, atau dia kalau dia makin naik, ya, dia makin naik ada yang ni lah,
Ni tengok ni ada sebab dia naik. Tengok ada sebab dia naik. Tengok ni dia naik. Lepas tu dia naik lagi. Macam tu. Ada yang ada ni lah, ada kiranya ada justification yang kuat. Tapi korang mesti akan jumpa, bila korang jumpa keadaan macam ni, korang tengok ada support, ada atas ada resistance 1, 2, 3, pucuk-pucuk tu 4, 5. Jadi kiranya korang pun akan membuatkan korang ragu-ragu tau. So kiranya kalau korang entry sell dekat sini, lepas tu korang nak buy, korang nak take profit dekat mana? Okay, korang dah marking trend line, korang dah marking atas dengan bawah. So sudah tentu korang nak TP dekat sini. Clue dia adalah korang nak TP dekat sini. Okay, tak cukup lagi ke 185 pips ya. Contoh ya guys. Korang ambil, korang contoh korang sell daripada sini. Apa sebab korang sell daripada sana? Apa sebab reason korang sell daripada sana adalah sebab sebab dah reach area resistance. Okay. Sebab sekarang pun kita dekat H4. Kalau kita pergi dekat H1, dia tambah kecil lagi tu. Dia tambah lagi kecil lah. Tengok ni. Tengok. So, kalau dekat H4 kita tak tengok lagi, kita tak tengok pun sebelah kiri tu dah. Kita mesti kita akan tengok yang ni sahaja, yang ini ada support. Okay, ada support. Ada support lagi. Ada support lagi dekat sini. Ada support lagi dekat sana. Okay, bila kita tengok dia 174 pips dia turun. Tapi bila kita pergi lower time frame ni, okay, baru kita nampak dekat mana kawasan dia nak apa. Sebab kalau kita pergi dekat H4, okay, korang tak akan nampak clue tau. Okay, kita kembali lagi sekali mana yang ni. Kita nak fokus yang ni saja. Korang tengok betul-betul. Abaikan dulu apa yang berlaku hari ini. Memang dah Jun 6 dah tu. Kalau orang nak boleh jugalah. Kita tengok sekejap tapi nanti lepas ni Kita nak tengok dulu yang ni. Saya nak bagi korang, ajar korang mencari clue untuk mencari clue untuk kawasan entry, iaitu key level kita. Okay. Alright. So saya ulang lagi sekali. Saya tahu ada yang apa yang kau cakap ni tak faham lah. Okay guys. So kalau kita tengok dekat sini Kalau kita tengok dekat sini, contohlah mungkin ramai di kalangan korang yang mendengar yang tertanya-tanyalah selama ini yang bagaimana sebenarnya nak cari entry, bagaimana sebenarnya kita nak cari key level, dekat mana kita nak entry, buy, sell. Lepas tu korang tengok YouTube, korang belajar daripada sifu-sifu dekat luar. Sifu-sifu dekat luar bagi tahu macam ni lah, suruh pergi dekat higher time frame, pergi H4, pergi H1, macam tu. Tapi bila saya buat saya buat mapping, bila saya marking dekat sana, saya tak tahu pula macam terlalu besar untuk saya tengok. Contoh macam tu lah, saya terlalu besar untuk saya, time frame terlalu besar dan saya tak tahu mana exactly kawasan untuk kita membuat entry buy. Okay, mana contoh yang ni dia dah buat entry, dia turun, lepas tu dia naik. Langsung tak ada engulfing, dia tak ada engulfing, bullish ke apa semua tak ada. Dekat sini hanya ada, tengok ada satu batang candle panjang, bearish engulfing. Okay, dia makan satu candle, berapa candle dia makan? 1, 2, 3. 3 candle dia makan. Jadi korang pun fikir, dia nak teruskan sell ni. Lagipun dia dah tendang daripada area, dia dah macam ni kan, korang fikir macam ni kan. Korang marking dia macam ni. Dia buat sell turun bawah ni, korang fikir macam tu lah. Jadi saya nak sell dekat sana, saya nak hold saja sekali. Tapi korang lupa nak marking dekat bawah. Korang lupa nak melihat trend line area. Korang lupa nak melihat trend line dekat bawah. Okay? Sebab trend line ni bukan hanya dekat atas sahaja. Trend line dekat bawah pun ada. Kawasan trend line dekat bawah tu, bila korang dah marking macam ni, tengok key point dia. Key level 1, 2, key level lah. Okay? Key level dia yang ni.
1, 2. Jadi yang ni belum berlaku lagi sebagai contoh. Dia baru sampai sini. Jadi korang dah boleh buat macam ni. Ambil ni macam ni. Bagi dia ni. Nak buat macam ni pun boleh. Okay. Nak buat macam tu pun boleh. Alright. Tapi tunggu dia tak sampai. Dia tak sampai dekat sana. Sebab kita dekat H4. Kita tak nampak. Apa sebab bila kita buat marking ni, kita bingung. Kita macam ni ke, boleh jadi macam ni ke, kita tak tahu sebab benda belum jadi. Yang ni belum sampai lagi. Sekarang benda dah jadi, senanglah kita nak point kan. Tapi bagaimana kita nak pastikan betul yang itu adalah dekat mana kita nak entry. Okay. Sebab dekat sini kalau saya tengok dia sampai dekat sini dia sell. Okay. Sebab dia dah reach area resistance lah. Sebab kalau kita pergi dekat lower time frame, kita ada resistance dekat sini tahu. Tengok ni. Ini adalah resistance ni. Memang dekat H4 dia tak nampak. Tapi kita pergi dekat ni. Yang ni. Tengok ada berapa support. Resistance. 1, 2, 3, 4. 4 resistance dia. Okay. Ada 4 resistance. So, bila kita turun pergi lower time frame, kita boleh membuat kita boleh membuat analisis yang lebih deep lah, dalam lah, lebih orang kata lebih deep analisis lah macam tu. Jadi contoh, kita dah nampak dekat H4, kita tengok, okay, kita tengok dekat H4 kita dah membuat marking yang secara rambang lah, bukan rambang jugalah, tapi yang penting kita tahu apa yang candle tu buat. Jadi contoh kita yang ni contoh candle tu sedang berada dekat sinilah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okay, dia daripada sini sebenarnya, lepas tu dia turun ke bawah. Dia pergi bawah ni, dia nak pergi mana? Dia nak pergi area, dia sudah tentu dia nak pergi area demand. Jadi korang dekat H4 pada waktu tu, mana area demand ni? Saya tak nampak clue lah. Area demand ni adalah area buy. Jadi buy bermaksud kita nak kena cari support. Jadi bila kita nak cari support, kita kena pastikan ada pasangan. At least ada satu pasangan untuk kalau dia betul-betul nak buat support. Kalau contoh jadi korang fikir macam ni. Kalau dia sampai dekat area ni, saya nak buat buy, tapi korang pun fikir kalau saya nak buat buy, saya mesti kena ada confirmation. At least ada satu support lagi sebelah kiri yang saya boleh gabungkan, saya boleh sambungkan dia agar tambah kuku saya punya entry nanti tambah lagi valid. Itu satu situation yang mungkin akan berlaku dengan korang, dan itulah situation yang selalu akan berlaku lah. Memang akan kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang memang korang akan jumpa situation macam ni. Jadi walaupun korang dah ada trend line uptrend dekat bawah yang korang marking yang ni, tapi korang masih tetap tak yakin tau. Memang korang tak akan yakin punya. Korang tetap akan tak yakin yang, sebab bila korang secara psikologi ni, bila korang nak membuat marking trend line tu, mesti korang akan bagi dia selari macam ni. Okay? Mesti. Ataupun korang nak buat macam ni. Contoh macam tu lah. Tapi kalau saya mesti ambil shadow punya. Apa reason saya ambil shadow? Memang shadow tu adalah, kalau shadow ni memang korang nampak shadow dekat sini, dekat higher time frame. Tapi korang pergi lower time frame, yang shadow tu akan jadi candle. Jadi saya tetap ambil shadow juga kalau saya. Jadi for the time being, kalau saya ambil yang 1, 2 dengan 1, yang 2 ni. Sebab yang ni memang ni masih uptrend. Yang ni dia tak berapa selari dah. Tapi dia pada mula-mula sekali, yang ni memang dia sebenarnya pada mula-mula sekali dia macam ni lah, memang selari lah. Ini adalah pasangan dia. Okay. Okay, 1. Okay, candle bearish ni rejection. Kalau kita pergi lower time frame, candle bearish yang panjang daripada sini sampai ni adalah candle tu jadi banyak tau. Jadi kita akan nampak support yang valid untuk kita gabungkan. Okay, sama juga yang candle sebelah kiri, sebelah tu.
Jadi bila benda tu dah habis, esok dia naik daripada sini pula, baru dia terbang. Kembali pada yang ni. Jadi kita punya trend line tu macam yang saya bagi tahu sebelum ni, kita guna hanya untuk melihat ni sahaja dekat higher time frame, kita guna untuk melihat structure tu sahaja. Secara kasar, secara kasar. Kita nak melihat secara kasar sahaja. Yang penting korang tahu. Contoh macam yang ni, korang sedang berada dekat sini, harga tu dekat sini, masih dekat sini sebagai contoh. Jadi korang nak membuat entry. Lepas korang memasang trend line, korang pasang trend line up, downtrend punya trend line dengan uptrend punya trend line ni, korang pun membuat andaian yang kalau dia reach saya punya trend line, saya nak buy. Macam tu. Jadi korang pun lepas tu underline saya punya confluence yang saya boleh gunakan adalah saya nak tunggu storage tu bersilang buy. Macam ni lah. Baru saya nak buy, korang fikir macam tu. Dan kalau dia adalah antara confluence yang korang fikir macam tu lah yang boleh ni. Tapi korang bila korang tengok betul-betul, korang pun fikir saya nak entry buy dekat area-area bawah sikit lah, dekat kawasan trend line. Tapi bila korang tengok dekat kiri, tak ada satu support pun yang, tak ada satu history atau sejarah yang sebelum ni yang telah orang kata yang memang support area juga. Memang ada satu dekat sini, tapi korang ragu-ragu. Korang ragu-ragu, saya percaya. Korang mesti akan ragu-ragu pun. Jadi korang pun, mana tak ada support lah, macam mana saya nak buat confirmation ni. Korang fikir macam tu. Takkan saya nak ambil yang ni, macam tu. Saya nak ambil yang tu ke? Korang kan berfikir macam tu lah. Jadi kalau saya bagi tips lah dengan korang. Atas higher time frame, tengok trend line major structure sahaja. Lepas tu kita turun pergi H1. Kita pergi H1. Kita wajib nak pergi H1. Jadi saya bawa dengan korang tadi adalah yang ini. Yang sekarang ni inilah ini. Yang ni. Jadi semua so bila kita pergi lower time frame, ada berapa support? Kita pergi lower time frame. Bila kita pergi lower time frame, sebab kita nak membuat entry buy, konon dekat sinilah nak entry buy, ya. Sebab tapi kita tak ada confirmation, betul tak? Kita tak ada confirmation. Jadi kita pun kita nak cari apa? Kita mulai orang kata kita mulai membuat marking lah, kiranya membuat marking untuk kita punya entry. Sebab kita tak ada yang ni, yang satu biji ni kita tak tahu pun yang dia nak ambil buy dekat sini. Secara rambang daripada H4, kita hanya membuat andaian yang kalau dia sampai saya punya trend line ni, saya nak buy atau storage bersilang buy. Tapi dia tak sampai, dia ambil atas sedikit. Jadi korang macam orang kata tak sharp lah. Memang korang tahu dia nak buy lah, memang dia nak membuat momentum uptrend, tapi korang dia tak sharp. Lepas tu korang ragu-ragu. Sebab korang tak tahu betul ke dia nak naik. Macam tu. Akan berlaku keadaan seperti itulah. Jadi korang dah selesai H4 dengan D1 ni, korang turun pergi H1. Kalau korang nak pakai teknik saya pun boleh. Sebagai contoh, cuba kita ambil. Boleh tak kita guna ni? Teknik, bagaimana kita nak guna teknik saya tu? Sorry guys, bukan yang tu. Yang ni. Yang ni. Sekarang yang ni. Kiranya yang ni lah. Ini yang berlaku boleh jugalah yang ni. Guys. 7 pip ini US session. US session. Sekarang ni, dia punya situation sekarang, saya tak nak korang rasa bingung tau. Coach kata kena tengok major trend line apa semua. Sebab sebelum ni saya ajar dengan korang, dekat higher time frame dengan dekat H1 dengan D4 ni korang kena tengok major sahaja. Saya ulang lagi. Sebab yang ni, yang berlaku sekarang, yang ni abaikan dulu. Waktu ni saya ambil macam ni tau. Macam ni saya buat. So masih downtrend. Secara keseluruhan masih downtrend. Ni dekat H4 ya.
Jadi bila kita tengok dekat sana, ada satu dia memang kita punya kita punya yang saya ajar dengan korang, kalau dia sampai trend line, kalau candle masuk area trend line saya nak sell. Kalau dia masuk area uptrend saya nak buy. Macam itulah lebih kurang. Tapi bila korang pergi dekat edge one, korang pergi dekat edge one dan korang pergi dekat edge one ya, korang tengok apa yang berlaku pada waktu adalah kita turun pergi lower time frame, benda yang lain pula jadi. Kita punya structure kita nampak dekat edge one, kita candle berada dekat kawasan downtrend. Dekat kawasan downtrend, itu bermain-main dekat area sini. Dia bermain-main dekat area resistant. Jadi dekat bawah tu kita turun pergi lower time frame, dia selepas yang ni news impact ya, ini adalah news impact. Walaupun market secara keseluruhan masih uptrend, betul tak? Masih uptrend. Market dia punya major trend adalah uptrend. Kalau secara keseluruhan lah kalau kita tengok ya, dia uptrend. Jadi ini adalah news impact yang candle panjang bearish ni, kesan news impact. So news impact tu dia menolak harga menuju ke mana? Ke kawasan demand. Demand area. Dia tolak pergi kawasan demand area which is kawasan trend line support yang kita dah marking tu. So kiranya korang akan membuat entry buy daripada sini. Tapi bila korang tengok dekat kiri, macam yang saya bagi tahu tadi, tak ada sebarang clue yang boleh menyokong orang punya entry dekat sini. Tak ada sebarang clue yang boleh membantu korang untuk di entry buy dekat sini. Jadi saya marking dulu. Saya nak marking dulu. Yang ni. Yang ni. Merah ni, warna merah. Coba kita pergi M15. Apa yang ada dekat M15 pula? Kita kembali pada M15. Yang ni, dekat sini lah. Jadi bila kita inilah ya, ini. Atas tu ada resistance lah. Kalau kita tengok apa sebab dia sell dekat bawah tu, ada news impact muncul, lepas tu dia turun 115 pips ya. Sesi USA ya. Apa sebab dia sell dekat sana? Senang saja. Reason dia sell sebab memang dia nak sell. Tengok dekat sini ada atas tu ada demand, ada supply zone. Yang ni pun sama juga, supply zone. So every time dia naik dia turun, dia naik dia turun, dia naik lagi dia turun, dia naik lagi baru dia turun. Lepas tu dia bermain dekat bawah, dia naik lagi dia turun lagi, semakin rendah lah. Jadi lebih kurang macam tu lah guys. Lepas tu so persoalan dia sekarang apa? Sebelum tu kita nak kembali pada yang ni. Bagaimana kita nak cari clue dia? Clue dia. Apa clue yang boleh membantu kita untuk kita entry buy dekat sini? Tak ada sebarang clue yang boleh membantu kita sebab kalau kita tengok dekat mana M15, dia dekat area overbought. Dekat area oversold area. So lepas kita dah selesai ya, saya bagi tips, selepas korang dah selesai dekat higher time frame, korang kena rajin melihat buat pemerhatian dekat edge 1, M3, M15, M5. Alright, kena rajin membuat pemerhatian. That's why kita kena ada beberapa windows untuk lihat agar boleh membantu kita dalam
membuat keputusan. Oke. So kalau kita tengok dekat sini memang dekat apa nih, yang contoh nih dekat edge one, dia punya bila dia reach area trend line support kita, betul ke yang saya marking ni ke ada? Yang ni ya, yang ni. Tengok apa yang berlaku dekat sana. Dia punya buy tu dekat atas sedikit. Area buy dia dekat atas ni. Bukan yang ni dia bagi. Yang ni masih lagi turun. Kalau dekat M30 pula, M30 dia bersilang buy. M15 dia dekat persilangan buy dekat area oversold. Area oversold. Jadi kiranya bagi saya, kalau saya akan entry buy lah. Sebab dia area oversold. Lepas tu ada trend line marking. Jadi kalau kita tengok dekat kiri pula, ada satu yang boleh membantu kita lah dekat sini. Cuba pergi M15. Susah lah nak nampak. M15 je lah. Dia ambil kita punya ni. Memang ini cabaran yang akan yang boleh korang akan hadapi lah. Memang sangat-sangat tinggi. Orang kata cabaran dia. Cabaran dia sangat tinggi bagi korang untuk membuat decision making tu. Kita sebut sebagai decision making. Ini adalah antara situation yang susah bagi saya, terutama sekali untuk korang, untuk membuat keputusan sama ada nak buy ataupun nak sell. Memang sangat-sangat susah. So, walaupun korang dah cuba untuk membuat analisis tu, korang dah buat deep analysis, tapi bila korang nampak yang ni dia macam dia boleh memanipulasi tau. Korang tengok dia manipulasi kita. Sebab bila kita buat analisis macam ni, korang mesti nak teruskan sell. Sebab dekat bawah ni dia dah tengok ni CH kat sini dia dah berlaku change of character. Jadi korang membuat tandaian yang dia nak teruskan momentum sell ni. Tengok sebab candle pun dah panjang-panjang, candle bearish tu. Jadi korang tarik Fibo korang. Jadi korang akan cuba untuk membuat TP1, TP2 sampai bawah ni. Tapi apa dia buat, dia sampai saja dekat area trend line kita. Trend line support ni, terus dia fly 71 pips. Sampai esok dia. Sampai tengah malam, sampai besok pagi lah 100. Guys, cuba kita tengok sekali lagi yang tadi tu sebelum saya akhiri yang bahagian tu. So dekat mana dia tadi? Yang ni, kita sedang membuat pembelajaran yang ni tadi. Yang ni kita study tadi. Jadi secara ni pendek kata, kita boleh mencari entry bila kita berhadapan dengan situation macam ni. Kita jangan ingat ya, kesimpulan daripada apa yang saya ajar tadi, yang saya bagi tahu dengan korang tadi adalah jangan membuat keputusan daripada higher time frame. Kita hanya guna higher time frame ni untuk kita melihat, bagi saya lah, ini teknik saya sendiri. Ini teknik saya sendiri. Saya tak tahu kalau korang ada belajar teknik, tak apa teknik yang saya belajar tu daripada mana-mana. Saya dengar lah, saya tengok teknik teknik E plus E apa semua tu. Lepas tu teknik D1, lepas tu entry dekat M5, macam tu sebagai contoh lah. Kita mapping dekat D1, entry dekat M5. Ada macam tu. Ada yang macam tu lah. Tapi bagi saya tak tahu. Saya harap apa yang saya ajar dengan korang ni boleh membantu korang untuk menambah lagi korang punya ilmu dalam trading lah. Mungkin korang dah pernah belajar tentang mungkin teknik D1, H4 pergi M5, M15, combo, analisis dekat D1 atau H4 tapi entry dekat M15 atau M5 sebagai contoh lah. Mungkin ada di kalangan korang yang pernah belajar teknik tersebut.
Yang tu untuk saya tak tahu ada kalau ada tak yang di kalangan korang yang pandai, tapi kalau saya nak ajar benda tu dia satu kena ada hari yang lain lah, tak boleh sekarang. Dia bagi saya agak panjang untuk saya terangkan. Okey, yang sekarang ni pun bagi saya dah cukup untuk korang agar korang lebih lebih tajamkan pemerhatian korang. Okey. So, pendek kata kesimpulan daripada apa yang saya bagi tahu dengan korang tadi adalah, um, jangan kita asyik terfikir jangan kita terganggu dengan setup. Contoh yang ni kita sampai dekat atas ni kita nampak dia memang dia ada dia area sel lah, dekat sini dia sampai sini dia sel, tengok ni. Okey, sebagai contoh yang ni. Candle ni yang ni dia turun, lepas tu dia naik balik, dia sampai lagi resisten tu dia turun lagi, dia naik lagi, dia sampai dia makin turun lah. Okey, trend line resisten kita pun dekat tu kita dah pasang, okey. Trend line resisten pun kita dah pasang, okey. Alright. Lepas tu semakin rendah lagi, esok lagi dia turun lagi, okey. Okey, yang ni dia naik lagi, dia turun, okey. Dia dah sampai ada semakin rendah kita guna puncak yang sebelum ini, puncak yang ada dekat sebelah kiri tu yang telah terjadi sebelum tu, kita guna untuk sebagai paras supply area kita. Okey, kita guna untuk paras supply area. Okey, kita gunakan untuk paras supply area. Alright, boleh faham ya? Okey. Alright. Jadi, tapi itu kalau satu orang kata dalam keadaan yang ni lah, kalau dalam bentuk keadaan yang yang kita jumpa dalam situation macam ni lah, bila kita jumpa situation macam ni. Okay, lepas tu, okay guys, lepas tu kita tengok dekat sini. Saya ulang sekali, apa yang saya nak bagi tahu dengan korang ni, kita jangan terganggu jangan korang terpengaruh dengan sell buy punya ayat tu. Okay, sell buy. Okay, lepas tu korang cuba fokus dekat mana korang nak entry. Okay, korang punya decision making tu. Sebab saya dah ajar dengan korang area membuat marking trend line. Okay, so that's why saya bagi tahu kalau korang nak marking dekat edge 1, saya galakkan. Korang nak marking dekat edge 4, boleh. Okay, tapi kalau boleh dekat edge 4 atau D1 ni adalah kita melihat structure sahaja, melihat major structure. Okay, right? So itu adalah SOP untuk menjadi seorang trader. Kita tak boleh terus ni. Okay, lepas tu sebagai contoh kalau saya terus pergi edge 1, lepas tu saya nampak trend line dekat sini, saya nampak ada trend line macam ni, oh dia nak buat buy ni. Sekali dekat kita pergi high time frame, dia change of character. Boleh jadi macam tu. Jadi that's why kita tak boleh terlalu bergantung pada lower time frame edge 1. Jadi kita at least kena pergi D1 agar kita boleh melihat secara keseluruhan lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, oh momentum buy masih strong lah. Masih belum ada change of character lagi, macam tu sebagai contoh lah. Okay, dekat sini, okay, masa entry buy lagi masih strong buy ni, dia masih naik. Okay, dekat atas ni pun kalau yang ni pula dekat atas ni tak ada, belum ada sebarang perubahan karakter ataupun berlaku breakout sebagai contoh lah. Okay, jadi itu yang boleh membantu korang untuk decision making. Jadi jangan terlalu melihat time frame rendah. Okay, korang kena pergi dekat H4, H1. Jadi dekat H1, H4 dengan D1. Okay, dekat H1 ni, bila korang dah tahu apa yang berlaku dekat higher time frame, at least dekat lower time frame ni, dekat edge 1 sebagai contoh, yang tadi yang ni korang dah boleh membuat decision making. Korang tahu apa korang nak buat. Sebab korang dah tahu apa yang dekat atas. Okay, dekat atas ni apa yang dekat bawah. Jadi korang boleh terus membuat marking. Membuat marking korang punya trend line. Okay, sebagai contoh,
Saya nak contoh sebab kita sedang mempelajari yang ni sebenarnya, kita nak mempelajari yang ni. Jadi kita buat marking, okey, oleh sebab dia masih lagi, dia punya structure masih buy, jadi korang pun ingin korang hanya nak entry buy sahajalah. Okey, sebab buy lebih strong berbanding sell. Macam tu. Jadi korang pun membuat marking trend line dekat atas, bawah macam ni. Dekat bawah, dekat atas tu korang marking ni. Apa yang berlaku sekarang? Yang ni lah ini. Okey, sedang berlaku sekarang yang ni lah. Kalau dekat atas trend line resistance dia inilah. Kita marking trend line resistance kita dekat edge 1. Okey. Jadi tapi sekali news impact muncul, dia hentak pergi, news impact itu muncul pada waktu ni. Okey. Korang dah alright. Okey, korang dah marking trend line korang. Jadi korang pergi dekat langkah yang seterusnya, iaitu langkah yang saya ajar dengan korang, iaitu nak cari high and low. Okey, kita belajar yang ni. Kita nak mencari entry yang ni. Abaikan dulu yang sebelah-sebelah kiri korang. Jadi saya marking warna merah ni saja sebab kita nak mencari entry waktu ni lah. Okey. Okey, kita dah tahu yang bawah ni kita ada trend line uptrend, atas kita ada downtrend trend line. Trend line downtrend. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, sesi Asia dekat sini, sesi Eropah yang ni, candle ada dua biji ni. Okay, candle sesi Eropah ni dia naik daripada sesi Asia punya, daripada sesi Asia dia naik pergi menuju ke atas, iaitu di kawasan area trend line resistance yang kita dah marking tu. Dia sampai betul-betul dia hit kawasan tu. Memang confirm dia memang hit punya. Okay, dia hit dekat sana. Okay, lepas tu right. Lepas tu tengok ya. Dekat daripada sesi Asia dia sideway yang ni. Okay, sesi Asia yang tu dia sideway. Ni sideway. Lepas tu itu sideway sesi Asia ya. Lepas tu sesi Eropah yang candle biru dua ni, dia naik. Candle sesi Eropah tu, momentum sesi Eropah yang telah terjadi pada pukul, kalau saya tengok pukul 10 pagi dekat MT4 lah, dekat Malaysia jam 3 petang ya. So tepat 3 petang waktu Malaysia, candle dia telah fly lah, dia fly 92 pips. Lepas tu dia bermain, dia stay dekat kawasan trend line kita tu. Okay, dia stay dekat kawasan trend line kita tu. Okay, trend line resistant, dan sampai news impact muncul. Sampai news impact tu muncul dan dia junam. Baru dia junam. Jadi sekarang ni saya nak bawa korang teknik saya yang saya dah ajar dengan korang tu, okay, right, iaitu kita nak mencari SNR di kawasan yang sedang berlaku pada ketika itu sahaja dulu. Yang ni sahaja dulu. Okay, alright. Sebagai contoh, kita nak entry apa? Kita nak entry dekat sesi Eropah. Okay, sesi Eropah yang dua ni lah, 1, 2. Okay, kita abaikan dulu entry sesi yang warna candle yang sebelum ni, yang merah dan yang naik tinggi tu. Okay, saya nak sebelum tu, saya dah bagi tahu bila decision making korang adalah korang nak sell dan buy. Mana satu korang nak. So decision making korang yang korang patut buat adalah, oleh sebab trend line secara keseluruhan dekat major trend line adalah dia masih strong buy. Dekat kawasan ni lah masih strong buy. Okay, tapi kalau dekat support lah. Okay, maksudnya mana yang lebih strong? Okay, mana yang lebih strong? Mana yang boleh memberikan lebih banyak profit? Korang nak sell atau buy? Okay, jadi korang punya decision making adalah senang saja. Kalau dia jatuh dekat atas trendline resistance saya nak sell. Tapi kalau dia jatuh dekat kawasan trendline support, saya nak buy. Macam tu. Dan itu adalah yang lebih memberikan banyak profit sebab dia sedang membuat bullish momentum. Okay, jadi kita kembali pada H1.
Kita kembali pada H1 ya. Kita kembali dekat H1. Okey, saya nak ajar korang lah. Okey, secara logik ni ya, memang uptrend ni bagi lebih banyak profit lah. Okey, yang saya nak bagi korang ajar ni, sekarang ni saya nak bawa korang downtrend boleh sell, uptrend pun boleh sell. Okey. Inilah yang berlaku dalam forex. Okey, dua-dua sekali pun boleh. Tapi kalau korang nak play safe, korang tengok trend market tersebut. Okey, trend market apa yang dia buat. Jadi korang boleh target untuk buy atau sell sahaja. Okey. Tapi yang situation yang kita hadapi sekarang pada waktu ini adalah kita sedang contoh saya nak membawa korang dalam kawasan ni lah yang ni. Kita berada dekat sini. Kita nak entry dekat sesi Eropah ni. Candle, ada 2 candle ni kan. Okay, jadi untuk kita mencari entry sesi Eropah, iaitu kita nak mencari momentum, kita nak cari entry dekat ni, kita kena at least kita kena mencari high and low. Okay, untuk high and low tu kita kena ambil high and low tersebut, kita nak ambil dekat sesi Asia lah, sudah tentu, sebab sesi Eropah belum lagi muncul. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okay, dekat H1 ni, kita ada satu higher, ini 2 candle yang panjang ni adalah sesi Eropah ya. Jadi kita ada satu candle panjang dekat sana, ada satu candle yang paling tinggi dekat sana ya. Iaitu sesi Asia punya ni lah. Lepas tu sebelum sesi Eropah ni start, ada satu candle yang ada shadow yang lebih rendah tu. Okay. So, bila korang berhadapan dengan situation H1 ni, saya bagi korang tips, pilihan lah. Korang boleh buat marking high and low ke H1, ataupun korang boleh membuat marking dekat M15. Okay, antara dua tu saja. Jadi saya, andai katalah saya membuat marking dekat M15 yang ni lah. Kiranya yang ni lah, yang ni. Okay, yang ni Okay, yang hitam tu, yang warna ini adalah trend line. Bawah atas ni pun, bawah ni adalah trend line juga yang kita dah marking tadi. Okay. Okay, yang ni trend line bawah ni saya nak buka dulu sebab saya sendiri pun tak sure apa yang berlaku pada waktu tersebut. Apa yang, kawasan mana yang dia nak respect ni, saya tak tahu langsung. Okay, tapi apa yang saya nampak adalah, kalau saya masa ni, saya punya decision making adalah saya nak cari sell sahaja. Okay, sebab saya dah turun lebih rendah ke lower time frame. Jadi, saya tengok saya nak ambil peluang sell sahajalah dulu. Sebab kalau saya tengok, apa sebab saya nak sell sahaja? Okay, sebab kita ada banyak area demand dekat atas lebih banyak lah. Tapi itu benda tu belum berlaku lagi lah sebenarnya. Okay, kita kan nak entry dekat sesi Asia, sesi Eropah tu. Jadi saya bagi korang pilihan nak marking high and low tu dekat H1 atau M15. Okay, right? Langkah yang sebenarnya secara pendek kata, dia punya ni, langkah pertama adalah melihat trend line dekat H4 dengan D1. Langkah kedua, kita pergi dekat H1 atau M15 untuk membuat marking high and low. So kalau kita tengok dekat sini, kalau korang nak entry dekat sesi Eropah, okay, sesi Eropah yang bermula pada pukul 3 petang waktu Malaysia, 10 minit sebelum pukul 3 petang, korang dah standby membuat marking high and low. Sebenarnya sesi Eropah ni, ada yang kata pukul 3 petang, ada yang kata pukul 4 petang. Okay. Tapi kalau saya lebih selesa pukul 4 petang lah. Okay, saya selesa 4 petang. Saya tak tahu kenapa, sebab bagi saya itulah momentum yang paling best lah kalau sesi Eropah. 4 petang waktu Malaysia. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sana, kita tengok ni tengok tu. Okay, 10 pagi dekat sini, atau 4 petang punya candle dekat sini, 3 petang punya candle yang ni. 53 pips juga 53 pips guys. 3 petang sampai pukul 4. 3 petang sampai pukul 4 petang waktu Malaysia, dia telah membuat penurunan sebanyak 62 pips lah. Okay. So,
apa yang kalau korang tengoklah dekat kalau korang tengok ya dekat sini secara logik dia, sebenarnya korang dah boleh nampak bawah tu dah ada resisten tau. Sorry, support. Memang dah terang lah, terang tak perlu nak marking high and low. Memang dah terang lah dia punya support yang dua ni. Okay, korang boleh ditambah lagi dengan ini dekat M15 ya, lagi dengan apa yang ada sebelah kiri. So sangat cantik lah support dia dekat sana. Jadi candle ni main turun ini 50 pips, ini pun 40 pips, ini 53 pips. Lepas tu sesi momentum sesi Eropah ni naik 86 pips dia naik dia turun naik turun naik turun naik. Ini buy, ini sell, ini buy, ini sell. Tengok semua area oversold buy 42 pips macam itulah. Okay, jadi contoh korang nak entry dekat sesi Eropah ya. Bila korang nak entry dekat sesi Eropah, maksimum lah saya ajar dengan korang ya. Bila korang nak set TP untuk sesi Eropah ni, korang ambil 30 hingga 40 pips sahaja. Jangan sampai 50-60. Okay, itu nasihat saya. Okay. So, memang waktu ni agak susah untuk kita, sebab dia sideways tau guys. Jadi agak susah untuk kita nak tentukan mana satu mana satu yang ada momentum kuat, mana satu ada yang momentum ni yang low. Biasanya yang momentum paling kuat tu adalah apabila dia punya momentum tu semakin menuju ke semakin malam lah, semakin malam. Yang ni dia teruskan kenaikan sampai sini 50 pips. Okay, 12.30 6.30 minit petang 7.30 minit petang waktu Malaysia. Dia teruskan momentum buy sampai kawasan supply area. Okay, supply area. Sampai di supply area. Saya suka membuat macam ni. Okay, dia ambil, boom, turun, naik-naik. Reason dia sell senang saja sebab dekat atas ni ada support. Dia macam ni, dia menuju ke bawah. Dia memang macam tu. Okay. So, dia kiranya, alright, dia punya sebenarnya dalam dunia forex ni, dia punya basic adalah dia candle mesti nak pergi supply ataupun dia nak pergi demand. Antara dua tu sahaja. Dua-dua tu sekali nak pergi. Okay. Jadi, kalau sesi Eropah, okay, yang sesi Eropah yang ni, okay, yang ni tadi sesi Eropah kan contoh. Sebab sesi Eropah punya momentum daripada ni, yang ni. Pukul 10 yang ni. Okay, dia turun, okay. Kalau saya masa ni memang saya nak buy sahajalah, saya target buy. Tapi saya nak tunggu dia Saya nak tunggu dia betul-betul bersilang dekat storage. Baru saya buy dekat sini. Okay, contoh yang ni dia bersilang. Baru saya buy. Okay. Jadi, kalau kita guna teknik saya tu, high and low ya. Jadi contoh kita nak entry sesi Eropah ya. Sebab sesi Eropah yang ni 8.30 dekat sini. Okay. Pukul 10 punya sesi Eropah yang ni lah, yang daripada bawah ni. Okay. Jadi kita kena siap-siap lah 10 minit hingga 15 minit. 10 minit lah. Okay, kita marking high and low lebih awal. Okay, 10 minit lebih awal kita dah marking yang paling latest. Okay, yang ni saya abaikan sebab yang ni adalah yang sesi Eropah punya momentum ni. Okay, saya ambil high and low dekat sini. Sebab itu yang paling tinggi, paling rendah. Jadi sekiranya dia, kalau saya ambil daripada bawah menuju ke atas, jadi saya nak tarik Fibo daripada bawah menuju ke atas. Tujuan saya buat macam tu adalah saya nak cari SNR sahaja dulu. Okay, saya nak cari SNR. Tapi sebenarnya kalau korang nak tarik Fibo, korang nak tarik Fibo ni dia subjektif lah. Dia tak perlu nak skema sangat.
Oke, ada orang tarik Fibo daripada bawah. Oke. Oke, ada orang tarik Fibo daripada bawah. Oke. Bila kita tengok nih, bila kita tarik daripada bawah, kita akan dapat setup sell terlebih dahulu yang berlaku, yang akan berlaku. Tengok nih, kita dapat setup sell terlebih dahulu. Tapi lepas setup sell tu dah selesai, baru kita boleh ambil untuk setup buy pula. Which is setup buy tu baru kita boleh tentukan nak buat confirmation yang setup yang buy. Tapi yang buy tu besok dia baru start yang daripada ni lah. Macam tu lah, TP1, TP2, TP3. Tapi yang berlaku that's why kita bila saya tarik Fibo tu dia hantar pergi bawah tau. Dia hantar pergi bawah. Tengok, TP itu dia hantar pergi bawah. Dia hantar TP kita pergi bawah. Take profit 1, take profit 2. Okay, take profit daripada sini sampai sini 86 pips, sampai sini 140 pips. Dia mana bila dia sentuh, bila korang nampak dia nak menuju supply zone, so korang tarik Fibo korang tu daripada atas juga menuju ke bawah. Macam tu. Mana yang kita nak ambil dulu, mana yang perlu. Contoh yang ni cuba kita tengok, boleh tak? Kalau kita tengok yang ni pula, dia daripada atas, contoh kita tak buat bawah. Okay. Daripada bawah ke atas, ini harga rendah, harga tinggi, harga paling tinggi, rendah, kedua rendah. Oke, coba kita tarik Fibo. Oke, ini memang setup sell sahajalah, setup buy sahajalah. Oke, dia secara otomatik dia bagi kita Fibo tu dah macam mana nak bagi tahu korangnya, apa yang berlaku dekat sesi Asia dengan sesi Eropah tu adalah apa yang akan berlaku selepas beberapa minit, beberapa jam selepas tu, itulah yang akan berlaku. Apa yang dah berlaku dekat sini, itulah yang akan berlaku dekat sesi USA tu. Sesi US tu punya momentum tu, dia akan berlaku yang tu. Korang boleh faham tak? Okay. Sisi Eropah, tarik daripada ni ke sini, dapat sisi Eropah. Okay, lepas tu bila kita nak entry masuk yang ni, kita tarik ni, tak boleh. Dia macam ni. Korang abaikan apa yang saya nak. Korang jangan abaikan apa yang saya marking entry ya. Entry here tu. Okay, ada orang dia tarik Fibo daripada atas ke bawah. Okay, kalau reason dia tarik daripada atas ke bawah apabila berlaku satu keadaan di mana ada puncak ni, ada puncak yang sangat-sangat tinggi yang telah terjadi sebelum tu, dan puncak tersebut tak dapat dipecahkan oleh puncak yang lebih tinggi selepas itu. Okay, sebagai contoh yang ni ada satu puncak, tapi puncak ni tak dapat nak pecahkan ketinggian yang ni. Malahan dia lebih rendah. Okay, dekat bawah pula ada satu harga yang lebih rendah, tapi harga rendah ni tak dapat dipecahkan oleh harga yang lebih rendah yang telah berlaku selepas tu. Okay, kiranya yang ni lebih, ini harga rendah ni kekal. Apa sebab saya ambil ke harga rendah ni? Sebab itu yang harga paling rendah pada waktu tersebut, pada hari tersebut. Okay, garisan putus-putus ni adalah penanda hari, penanda pembahagi hari. Ini sehari sebelum tu. Okay, maksud saya bila kita nak cari high and low, kita guna high and low yang ada pada hari ini sahaja. So jadi kalau macam saya tarik Fibo, korang boleh tarik macam ni, korang boleh tarik macam ni. Okay, kalau saya kadang-kadang saya tarik macam ni saja, saya tak kisah. Sebab yang pasti saya nak marking high,
tujuan saya tarik Fibo itu adalah bukan untuk mencari TP1, TP2, TP3, tapi tujuan saya saya tarik Fibo macam itu adalah tujuan saya sebenarnya adalah saya nak cari SNR terlebih dahulu. Saya nak cari kawasan SNR terlebih dahulu. Oke, saya tengok dekat sana ada SNR, oke, ada area resistance dekat bawah ni. Saya nak cari support. Oke, saya nak cari support. Oke, dekat lepas tu saya nak cari golden zone tu, saya nak cari golden zone sebagai wajib kena cari golden zone lah sebagai kita punya retracement area. Dia adalah retracement area, oke, 60 dengan 50. 60 dengan 51 point ni. Oke, lepas tu saya dah marking semua tu. Saya akan remove Fibo tu. Oke, lepas tu saya remove Fibo. Saya remove Fibo saya. Lepas tu baru saya membuat penilaian. Saya gandingkan dengan apa yang telah saya gandingkan dengan trend line yang saya dah marking dekat sebelum tu. Okay, kalau saya tengok trend line saya secara dekat H4 major dia tengah uptrend lah masa tu. Okay, masa tu tengah uptrend. Okay, dekat atas tu tengah kiranya dekat sini lah downtrend. Okay, saya ambil sampai sini. Puncak ni dan puncak yang ni. Sebab yang ni dia baru saja nak berlaku. Macam ni lah. Saya ambil macam ni. Macam tu. Okay, sebab kita nak entry yang candle panjang ni. Okay, ini dekat H4. Okay, dekat H1. Okay, dekat H1. Okay, dekat H1 pula. Saya memang ambil point yang ni lah. Yang puncak yang ni. Key level saya. Okay. Okay, lepas tu saya tengok dia dekat area support lah. Okay, pergi M15. Harga tersebut saya tengok dia dah saya punya stocks dia dah buat persilangan buy. Okay, dia dah start persilangan buy lebih awal. Okay, lepas tu ada divergence. Okay, persilangan buy yang ni lebih tinggi daripada persilangan buy yang ni, jadi kita ada hint untuk buat buy. Okay, lepas tu dia candle masa tu berada dekat kawasan support. Okay, ada tak support yang dekat area sana? Okay, ada banyak support. Okay, memang dekat area support. Tengok ni ada banyak 1, 2. Tengok ni dekat M5. Okay, ada support. Ya, ada support. Yang ni dia naik, dia turun. Kalau korang tengok pun daripada bawah dia naik. Dia main dekat dia cipta resistance ya. Dekat M5 dia cipta resistance. Lepas tu dia terjun pergi bawah, dia tembus area menuju ke area bawah, area support lah. Dia buat support dekat sana. Dia sendiri yang cipta support tu. Dia cipta boom. Lepas tu dia dekat Stoch dah bersilang buy. Okay, dekat M5 ya. Lepas tu dekat kita punya dekat M5 ni bearish engulfing. Dia makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle dia makan ya. Lepas tu dia berada dekat area support. Okay, bila dia dah masuk area support, sudah tentu dia nak momentum dia adalah dia nak buy. Okay, sudah tentu momentum adalah buy. Tak lain nak bukan nak buy. Jadi persoalan kita adakah itu kawasan lepas tu adakah itu kawasan yang dia nak respect sebagai dia punya area support. Jadi korang boleh masuk minor trend line, korang boleh ambil minor trend line dekat M15 ni, korang cari garisan macam ni. Memang benda ni akan wujud guys, memang akan ada punya. Tengok ni, yang trend line yang lebih halus, lebih minor, dia selari saja. Dia naik lagi. Okay, dia tengok ni, ada momentum buy tapi tak kuat. Dia asal dia nak cipta momentum buy, master trend dia memang macam ni punya. Dia menuju ke atas. Secara dia pelan, dia halus, dia naik, dia turun lagi. Tapi yang ni dia tak boleh nak turun lebih rendah sebab dia ada key level untuk entry dekat sini selari. Okay, tengok dia selari, boom, dia naik. Okay, dekat
M15 dia dah bersilang buy. Coba kita tengok dekat M30 apa yang terjadi. Okey. M30 tengok yang saya marking tadi berlaku persilangan buy juga ya dekat M30. Okey, persilangan buy di kawasan oversold. Okey, H1 juga bersilang buy. Okey, dia bersilang buy dekat sana. Okey, dekat sini ada persilangan buy dekat sana. Dan dekat H4. Okey, dekat H4 dia bersilang buy tapi dekat paras atas lah. Okey, dia bersilang buy tapi dekat area overbought. Okey, kiranya masih strong. Persilangan buy di H4 berlaku di kawasan overbought. Kira dekat H4, memang H4 kan. H4 ni dia kan high time frame. Kiranya dia masih strong buy lah. Okey. Masih strong buy sebab dia punya persilangan tu berlaku dekat area overbought. Kalau dia bersilang sell dekat area overbought, tu dia nak sell lah. Tapi ini dia bersilang buy pula. Jadi kita punya confluence macam itulah lebih kurang guys. So memang agak sedikit mungkin ada yang rasa susah atau rasa susah ke senang, saya tak tahu, tapi daripada korang membuat analisis yang mungkin selain daripada teknik saya ni agak susah lah rasanya, tapi ini yang bagi saya adalah teknik yang telah dipermudahkan oleh saya sendiri. Saya permudahkan agar memudahkan korang punya ni. Kalau kita pergi dekat mana-mana secara random lah saya pick secara random. Okey. Sebagai contoh saya nak ambil yang ni pula. Ni nampak lebih susah sedikit kan. Dia turun. Okey, yang ni adalah news impact. Okey, ini pukul 9 malam waktu 9.30 malam US session. Dia start turun ke bawah selama sebanyak 121 pips dan selepas tu baru dia ambil buy sebanyak 120 pips. Apa sebab dia buy? Mesti dia nak kembali pada kawasan dia. Tengok, kita marking trend line kita. Apa sebab saya selarikan dekat sana? Yang ni senang lah sebab tengok ni 1, 2. Okey. 1, 2. Okey. Lepas tu dekat bawah ada yang kita boleh ambil sebagai confluence kita. Okey. Kawasan-kawasan support ni. Okey, kalau dia nak bawa lagi, ni pun ada support juga. Okey, ni pun support juga. Yang penting ada persilangan buy dekat Stoch. Macam ni. Okey, M15 tengok dia bersilang buy. Okey, M30 bersilang buy tak? Bersilang buy juga ya. Ada divergence lebih tinggi. Okey, dekat H1 persilangan buy ada lebih tinggi, berlaku persilangan buy lebih tinggi daripada yang ni. Okey. So kalau yang tu saya terus direct dekat M15, okey, secara ni. Okey, apa reason kita nak. Tapi oleh sebab kalau kita tengok dekat sini, okey, kita dekat H4 kita marking lah. Contoh ini ni, lepas tu kita punya downtrend dekat atas lah ya. Macam ni, betul tak? Kurang macam tu lah. Kita nampaklah structure dia macam tu. Tapi memang secara ni kita tak akan dapat exactly kita punya trend line tu yang dia nak entry sell dekat sana. Kita kena zoom in kita punya ni. Jadi kita sekarang kita dah zoom in, saya abaikan H1 Kali ni saya abaikan H1. Kali ni sebagai contoh ini adalah GDP kalau saya tak silap. Selalunya macam ni, memang GDP ni dia macam ni selalunya lah. Tak tahu GDP ke ataupun initial jobs, tapi yang pasti ni adalah news impact. Okay, news impact 9.30 malam tu news impact muncul saja. News release, data dikeluarkan, pom dia junam ke bawah mendadak. Okay. Secara fundamental kita kena lihat fundamental lah apa data yang telah dikeluarkan dekat news. Okay. Apa kesan news impact tersebut terhadap USD. Okay, adakah data yang dikeluarkan, news yang dikeluarkan oleh data news tersebut, adakah telah menyebabkan USD turun atau dia menyebabkan dia bullish atau dia bearish. Okay, alright. Tapi itu secara fundamental. Tapi secara technical kita marking kita punya trend line, kita nampak yang dekat atas ni memang dia downtrend. Okay, memang tengah menuju ke bawah. Tengok. Daripada sisi Asia pun, tengok ni, ini tengok garisan putus-putus ni pembahagi hari. Start daripada kemarin dia tu,
Harga dah makin jatuh turun, lepas tu dia turun lagi, dia kekal downtrend tengok ni, ke bawah. Jadi, andai kata kita nak entry masa news impact tu, jadi kita 10 minit sebelum sesi Eropah, sesi USA start, kita cari high and low. Okey, kali ni saya terus pergi M15. Boleh tak macam tu? Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kita punya high dekat sini. Harga tinggi dekat sini. Ada tak harga yang lebih tinggi daripada dia? Tak ada. Selepas dia. Tak ada. Malahan harga paling makin rendah. Dia naik dan dia cipta lagi resisten dan dia buat resisten dan semakin rendah. Okey, harga resisten yang ni tak boleh lawan. Tak ada siapa yang boleh lawan harga yang ni. Okey, dekat bawah pula kita cari lower harga rendah. Okey, kita dapat harga rendah yang ini, sesi Eropah punya harga rendah. Lepas tu dia naik dan tak ada sebarang harga yang boleh telah memecahkan harga ini pada ketika itulah. Hanya selepas news impact muncul baru pecah harga rendah ni. Yang ketika itu pada hari itu saja. Jadi itu kita ambil sebagai kita punya higher low, harga rendah. Jadi kita nak marking, sekarang ni kita nak marking kita punya support and resistance iaitu dengan menarik Fibo. Jadi oleh sebab harga dia daripada atas ke bawah, jadi kita pun tarik daripada bawah, dari atas ke bawah. Okay, kita tarik daripada atas ke bawah. Tujuan dia bukan untuk melihat take profit 1, take profit 2. Tujuan dia adalah terlebih dahulu kita nak ambil level SNR dulu. Kita nak cari level SNR. Jadi kita ambil SNR kita. Okay, golden zone dekat sini 50 dengan 61. Okay, lepas tu kita buka kita punya Fibo, kita tukar warna yang ni agar tak mengelirukan kita. Okay, lepas tu kita dah dapat SNR kita lah. Jadi kita pun mulai melihat kawasan resisten yang telah tercipta lah. Jadi dekat sini ada resisten, dan selepas tu ada resisten yang semakin rendah. Jadi kita boleh tarik kita punya resisten ke bawah sedikit. Okay, sebab itu adalah yang telah berlaku, ataupun kita buat macam ni boleh juga. Nak buat macam ni pun boleh juga. At least kan kita nampak dia punya rejection area tu lah, pum turun. Okay, jadi lepas tu ini dekat M15 kita dekat M15. Jadi selepas tu kalau kita tengok dekat sana, harga ni dia berada candle telah bermain dekat area, dia masih dalam kawasan. Sekejap ya guys. So sebelum news impact tu muncul, harga dekat area dia berada dekat kawasan resisten lah, masih dalam kawasan resisten. Tengok ni. Okay, resisten. Lepas tu dia junam. Okay, dia junam sebab ada convergence lah dekat sana. Tengok ni. Okay, itu dekat M15. Okay, persilangan sell ni lebih rendah. Bila kita nampak dia berada dekat kawasan resisten, so kita nak target dia sell. Lepas tu apa sebab kita nak sell juga? Sebab salah satu yang membantu kita adalah kita punya minor trend line tu. Minor trend line kita tengok. Minor trend line kita apa yang berlaku pada hari tersebut. Tengok ni. Apa yang berlaku pada hari tersebut. Okay. Alright. So lepas dia sell dekat sana, tengok dia sell dekat sini, ada bearish engulfing. Dia makan 1, 2, 3, 4,
4 candle ya, candle bearish yang ni dia makan 4 candle. Okay, alright, masih masih dalam area, masih dekat area resistance lah. Okay, alright, lepas tu dia junam. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, sentiasa jangan stay in one, jangan stay dalam satu time frame sahaja. Okay, rajin-rajin melihat time frame M5, M15 untuk melihat pembentukan entry lah. Okay, dekat sini kita tengok. Okay, alright, ada persilangan sell. Okay, ini kita sell dekat sini. Alright, daripada sini kita dah entry sell sebenarnya ya. Daripada sini memang kita dah entry sell. Apa sebab? Yang ni. Awal-awal lagi kita dah sell lebat area ni. So korang kena rajin melihat M5, M15. Okay, macam tu. Antara dua-dua tu lah. Okay, antara dua tu mana satu yang korang rasa ni. Okay, dekat M1 pun tengok. Okay guys, saya harap saya boleh sampaikan sesuatu pada hari ini yang lebih mendalam, yang lebih boleh memberikan kefahaman dengan korang. Apa sebab dia sell? Sebab paling kalau nak cakap dia dekat kawasan trendline, memang nampak sangat lah. Okay, lepas tu antara sebab reason dia nak sell adalah sebab dia dah reach area resistant. Dia dah masuk area supply zone. Okay, itu adalah supply zone pada waktu tersebut. Okay, dekat M5 lah. M5 lepas tu ada persilangan sell. Okay, persilangan sell dekat area oversold, overbought ya. Okay, dekat M15 ada ni lah, tengok ni. Okay guys, memang agak sedikit ni lah, agak sedikit mungkin memberikan bagi korang rasa apa, tengok dah melepas entry saya. Saya dah bagi tahu awal tadi, bila dia reach saja area ni, dia mesti nak fly punya. Dia dah masuk area apa, dekat D1 dia dah reach, dekat D1 dia dah masuk kawasan support ya, daily support, dah masuk daily support ya. So kalau kita tengok dekat M15, M5 tengok dia dah fly ya. M15 tak nampak, M15 okay, dia dah fly, dia dah ambil, dia dah terbang 92 pips guys, melepas entry guys. Tak apalah. Okay, tak apa. So kalau saya tengok dekat sini dia nak turun naik dekat sana. So kalaupun dia main, dia nak turun bawah lagi dulu, dia nak turun bawah. Okay, lepas tu mungkin entry buy dekat area ni lah. Okay, kalau dekat saya tengok dekat sana masih ini. Dia mungkin dia nak turun bawah lagi, ambil bawah lagi sikit. Okay, ambil bawah. So entry buy memang kawasan dia lah guys, 1904, 1905. Tapi mungkin bukan sekarang lah, kena tunggu esok lah. Okay, tunggu sampai esok lah. Okay, biasanya momentum pada hari esok. Sekarang ni kalau ada, tapi sebab kita tengok ni ya, ni dekat M15. Okay, kita tengok dekat M15 persilangan buy dah berlaku dekat area oversold. Okay, oversold dah sampai. Okay, that's why dia ni lah. Okay, M5 pula apa yang berlaku tadi. Okay, okay, tengok dia dah bersilang sell sekali lagi. So potential dia nak turun ke bawah sangat tinggi, tapi mesti dia nak buat macam ni Okay, dia turun, dia sampai sini. Okay, 1905, 19 area ni lah entry ini akan dia akan main lah. Rasanya tong atas pun dia main dulu. Main. So mungkin pagi esok baru dia terbang lah. Okay, kalau korang buy sekarang ni floating korang tu. Hati-hatilah. Okay, hati-hati guys. Okay, sebab tengok dekat M5 dah bersilang buy bersilang sell semula. So dia nak turun sampai bawah tu. So mungkin dia sideways dulu. Kalau esok ada news impact tak? Esok macam ada sekejap guys.
Korang ingat apa yang saya cakap nih ya? Oke, sama-sama kita tengok apa yang akan terjadi ya. Saya tengok news impact pada hari esok. Tomorrow kita ada besok kita ada retail sales. Oke, 2 news impact pada hari esok 8:30 malam. Oke, retail sales dengan core retail sales. So ada 3 guys. Memang high impact lah esok ya. So kalau dia kekal sideways malam ni, dia main dekat area ni lah. Contoh dia turun naik sideways, ataupun mungkin dia pelan-pelan naik sampai ni garisan putus-putus ni pembahagi hari. So dia sideways mungkin sampai hari esok. Ini bukan ini pukul, kalau ni garisan putus-putus ni dia tembus saja dia pukul 6 petang lah, 6 pagi lah waktu Malaysia. Okay, ini adalah 6 pagi waktu Malaysia, ini hari esok. So kayak dia turun, baru dia naik lagi, turun, dia semakin kecil lah. Dia akan menjadi ikan lah guys, dia jadi ikan ya. Okay, kalau saya lah, saya tak tahu, tapi memang saya dah tak buat entry lagi dah. Bagi saya ini masa untuk tidur, esok baru kita tengok setup. So dia nak buat ikan macam ni, sebagai contoh, ikan tu akan semakin kecil. Okay, ikan tu semakin kecil. Dia makin kecil, dia turun ke bawah tu, dia naik lagi. Sampai esok pagi, lepas tu, sebelum dia buat momentum baik, kemungkinan besar dia mesti nak sell dulu, macam tu lah. Okay, kita tak boleh terus buat buy, okay, kecuali kalau korang ada capital yang besar lah, 10K USD ke macam tu, baru boleh entry buy awal-awal lah, tapi tak smart lah orang kata ya. Okay guys, so itu sahaja untuk malam ni. Saya harap esok kita jumpa lagi, kita sama-sama tengok apa yang akan terjadi pada hari esok. Okay, yang pasti sekarang dekat D1 dia dah reach area support, daily punya support ya. Apa sebab daily? Dia memang daily lah. Sebab yang daily, yang ni ada support. Okay, dekat daily kita buka ada support, betul tak? Ada support. Daily support guys. Okay, alright. Kalau kita pergi low time frame tak nampak semua tu. H4 ada nampak tak? Ada lah, nampak ah. Okay, saya nak remove object dulu. Okay. Okay, dekat sini ada support. Bawah ni ada support lagi. Jadi sekarang ni dia buy dulu, macam tu. Okay. Ataupun mungkin potential dia nak turun lagi guys. Dia nak turun lagi 140 pips. Baru dia buy. Macam tu boleh jadi guys. Macam tu ya. Boleh jadi. Okay, itu dekat H4 lah. Right. So H4 pun dah nampak ni. So itu sahaja untuk malam ni guys. So saya harap saya boleh memberikan sesuatu yang dapat menambah pemahaman orang. Saya minta maaf kalau saya punya penyampaian agak-agak mungkin mengelirukan apa semua. Okay. So itu sahaja untuk malam ini. Kita jumpa pada hari esok. Okay. Right. Sekian dahulu. Thank you. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam.